Alhamdulillah, insyaAllah kita boleh mula lah. Pelan-pelan lah insyaAllah lah. Kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita merasakan kasih sayang Allah. Allah SWT sayang kepada kita, sangat sayang kepada kita, sehingga Allah memberikan berbagai perkara nikmat, sehingga kan walaupun kita banyak salah, banyak silap, banyak dosa, tapi Allah masih lagi memberikan kepada kita segala nikmat yang ada. Dan kita merasakan bagaimana kasih dan sayang Allah pada kita. Segala yang ada pada kita ini, sama ada yang baik yang kita suka ataupun yang tak baik, yang kita mungkin tak berapa gemar, tak suka, yang sakit, yang susah, semua itu lahir daripada sayang Allah pada kita. Hikmah dia terlalu besar berbanding dengan sedikit kesusahan, sedikit kesakitan yang kita lalui. Jadi inilah kunci kekuatan, kunci kekuatan kita untuk bergerak di atas jalan Allah, bergerak bersama-sama dengan mereka yang mendapat hidayah Allah, iaitu mereka bergerak bersama-sama dengan satu perasaan. Yang pertama sekali, kenal Allah, kenal Allah, kenal sifat Allah, kenal perbuatan Allah, kenal sifat Allah, kenal nama-nama Allah, kenal zat Allah. Kalau peringkat kenal zat Allah daripada kenal semua tu. Dan kemudian mengenal pula Allah tadi membawa kepada cinta pada Allah, sayang pada Allah. Itulah perkara yang sebenarnya peranan nombor satu hati. Hati kita ni peranannya nombor satu, kenal Allah, sayang Allah. Itu nombor satu. Kenal Allah, kita mentauhidkan Allah. Sayang Allah pun kita mentauhidkan Allah. Ini peranan hati kita lah. Jadi dengan kenal Allah tadi, dengan sayang Allah tadi, insya-Allah dia akan jadi kekuatan pada kita. Jadi ini perkara yang kita akan bincang pada hari ini insya-Allah. Mari sama-sama kita mengucap dua kalimah syahadah dulu, sama-sama. Ya Allah, jauhkan kami dari syirik. Ya Allah, ya Allah, hidupkan kami sama Islam dan perjuangannya. Ya Allah, matikanlah kami dalam kalimah syahadah, matikan kami dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sama-sama syahadah. Kita tajdid iman kita kan. Selalu kalau syekh-syekh kita kalau katakan kuliah-kuliah kan, kalau saya ingat tuan-tuan guru kan yang orang Arab ni, bukan orang Islam, orang Melayu, orang Arab kan, orang Arab. Dia kata kita kena tajdidkan iman kita selalu, kita kena perbaharui iman kita kena perbaharui akidah kita, tekad kita berimannya kan. Jadi bila kita gabungkan nasihat-nasihat macam itu dengan kita sama-sama syahadah sama-sama. Bila kita syahadah tu mudah-mudahan kita tajdid betul-betul sungguh-sungguh. Jadi hati kita nak kena rasa. Jadi hari ni kita nak tambah. Apa tambahan kita? Bila kita syahadah, jangan hanya kita kata ya Allah, jauhkan aku daripada syirik. Ya Allah, jauhkan aku daripada
hidupkan aku bersama Islam dan perjuangan. Ya Allah, matikan aku bersama Islam dan la ilaha illallah. Bukan hanya kita minta tu, kita nak syahadah pada hari ini dan lepas-lepas ni dengan satu perasaan sayang pada Allah. Maknanya kita bukan hanya kata saya, ya Allah bebaskan daripada syirik, ya Allah hidupkan semua Islam dan perjuangan, ya Allah mati dalam Islam, mati dalam kalimah la ilaha illallah. Tapi bila kita syahadah tu, asyhadu an la ilaha illallah, hati kita ni kita nak rasa sayang pada Allah. Kita nak rasa sayang pada Allah. Kita nak rasa sayang ke Allah. Kalau kita tak boleh rasa sayang pada Allah, kita ingatkan apa benda yang kita paling suka sekali. Apa benda yang kita paling rasa seronok sekali. Maka itu daripada Allah. Hadiah daripada Allah. Hadiah daripada Allah. Kita susah hidup kita kan. Ada masa kita hidup susah. Macam mana susah? Allah uji kita dengan tak ada harta, miskin. Ada orang Allah uji miskin. Tapi orang miskin masih boleh tersenyum. Masih boleh gembira. Ada orang Allah uji sakit. Sakit. Ada kanser dan sebagainya. Tapi orang sakit masih ada anak-anak yang pelihara dia. Masih ada keluarga yang sayang kat dia. Masih lagi ada anugerah dia boleh duduk di rumah dengan elok. Boleh dirawat. Ada juga benda yang kita suka kan. Jadi begitu juga ada orang dia hidup seorang-seorang. Seorang-seorang. Saya ingat lagi ada satu soalan daripada salah seorang kan kawan-kawan kita kan. Macam mana saya nak hidup di akhir zaman? Saya tidak ada suami, saya tak ada bapa, saya tak ada laki-laki lah. Macam mana nak hidup di akhir zaman kan? Kadang tak ada orang yang boleh menyokong kita kan, mendukung kita. Ada seorang soal dah lama dah kan soalan ni. Saya ingat kan kata kalau kita ada Allah dan Allah sayang kita dan kita sayang Allah, lebih daripada cukup. Lebih daripada cukup. Bukanlah bermakna kita tak payah nak ada bapa, tak payah nak ada suami, tak payah nak ada laki-laki dalam hidup kita, tapi maknanya pergantungan kita, pergantungan kita pada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita nak sayang Rasul juga. Nak sayang pada Rasulullah SAW juga. Kita selawat kepada dia. Banyakkan selawat. Banyakkan selawat. Hari ini kita akan bincang satu tajuk sambungan daripada yang kita telah bincang. Tapi kali ini kita bukan nak bincang tentang tajuk Allah sayang kita. Hari ini kita nak bincang tajuk kita sayang Allah. Macam mana kita nak sayang Allah. Tapi sebelum kita pergi kepada itu, saya nak bacakan beberapa mukadimah di sinilah. Sebagai benda yang fitrah pada kita. Sayang ni, sayang kepada sesuatu. Kita ada sesuatu yang kita sayangi, sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita suka. Itu adalah merupakan warna kehidupan. Maknanya kalau tidak ada tak ada cinta, manusia ni kalau hidup dia tidak ada kecintaan, tidak ada kasih sayang, dia rasa hidup dia keras saja, hidup dia kosong. Kerana perasaan cinta itulah yang akan menjadikan diri itu ceria, gembira, bahagia. Jadi kena ada. Ini memang fitrah. Jadi siapa-siapa yang kata saya tak nak dah bercinta, tidak mau cinta ni, cinta ni tak mau dah cinta ni, maka hidup dia keras saja. Hidup dia sampai Nabi gambarkan orang yang tidak ada kasih sayang itu, maka dia akan jadi orang yang hatinya keras. Keras ni dia susah nak beribadah pada Allah pun susah. Jadi kita lihat cinta, perasaan cinta dan kasih itu adalah merupakan satu daripada syarat kehidupan yang sempurna. Syarat kehidupan yang sempurna mesti ada kasih sayang, mesti ada cinta dan kasih sayang. Sebab tu Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Allah ciptakan bapa dan mak, anak-anak untuk dicintai, dikasihi. Baik. Jadi kita lihat bagaimana kalaulah manusia itu kehilangan perasaan cintanya, maka dia akan jadi mayat. Seperti mayat hidup. Macam zombie kan, kita kata zombie lah kan. Orang kenal zombie daripada mayat. Macam zombie, dia hidup, mayat tak hidup. Zombie. Jadi dia mayat hidup. Mana dia kurus kering, dia tak ada perasaan, hidup dia macam gitu saja kan. Tidak ada ni, tidak ada kenikmatan, keseronokan, tak ada. Sebab tidak ada, dia telah kehilangan gairah dalam hidup dia. Jadi cinta ni memang satu yang penting. Sebab tu tuan-tuan perempuan, kalau hari ni dan kita tidak ada perasaan cinta, maknanya kita ni ada masalah psikologi, masalah hati, ada masalah hati.
saya tak sayang apa-apa pun dalam hidup saya ni, saya sayang diri saya je contoh. Ataupun diri saya pun saya tak sayang. Kalau kita tak sayang diri kita, kita bunuh diri kan. Jadi sebenarnya cinta ni adalah salah satu daripada warna kehidupan yang perlu ada dalam hidup kita. Jadi sebab tu kita kena lihat dalam hati kita, di mana ada kasih sayang. Hati kita ni ada tak kasih sayang? Ada tak cinta? Ada rahmah tak? Ada sifat rahim tak? Sifat Allah ni kan, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ada tak? Okey. Jadi cinta itu pula semakin besar. Cinta seseorang itu, kalau seseorang itu ada perasaan cinta, kasih sayang tadi, maka semakin kuat dia hidup. Jadi seperti kalau seorang yang dah putus cinta, kita bayangkan kan, seorang laki-laki kematian kekasihnya, isterinya ataupun kekasihnya kan, dia kata aku seolah dah tak guna dah hidup dah tak gunanya. Dia pun terjun daripada rumah flat, apartmen, terjun bawah, dah tak ada hidup dah hilang, putus cinta. Seolahnya putus kehidupan. Macam itulah kan. Jadi seorang ibu kan, mungkin dia merana sampai peringkat bunuh diri. Kenapa? Anak dia mati. Seorang isteri sampai peringkat gila, sampai tak ada, kerana suaminya meninggal dunia. Suaminya pergi lari daripada dia. Jadi ini cinta. Jadi cinta semakin kuat, satu cinta, perasaan kasih dan sayang, cinta kepada dalam hidup seseorang, maka bertambah kuatlah denyutan hidup dia. Denyutan hidup dia, nadi dia bertambah kuat. Ini memang fitrah. Ini memang fitrah. Sebab tu masa saya mengajar di universiti dulu, antara topik yang hebat sekali kan, kalau ceramah ni yang insya-Allah penuhlah dewan sampai berlimpah-limpah bila saya cerita pasal cinta. Bila sebut ada je tajuk cinta, insya-Allah mahasiswa-mahasiswi ni mesti pergi. Tak kira lah dia ada boyfriend, tak ada boyfriend, tak ada girlfriend ke, dia datang sebab nak dengar cinta. Cinta ni memang satu yang hebat. Ya sebab itulah bertambah hebatnya cinta seseorang itu, maka bertambahlah denyut kehidupan. Kita hari ni kalau tidak ada cinta, perasaan kasih sayang ni, tak ada. Seolah-olah hidup kita hambar, kosong, keras, kurus, kering hidup kita ini. Maka lantas itu, kalau kita tahu cinta itu satu yang memberi kekuatan pada kita, maka apa yang kita nak cintai? Apa yang kita sayang ni? Apa yang anak kita sayang? Nombor satu, kita kena ada sayang ni. Sebab saya tahu ada di kalangan kita ni dah tak ada dah. Kira dah tak ada dah perasaan sayang, cinta tak ada dah. Tak mau dah. Kan? Kalau yang dia dah, terutama bila dah bertambah umur lah, dah berumur kan. Dah berumur ni dia tak mau dah. Tak mau dah. Kalau 40 tahun ke atas tu kan, ataupun 50 tahun, kalau perempuan 40 tahun ke atas, dia dah mula rasa hambar, hidup ni tak ada apa. Laki-laki mungkin dah mula sampai 50 tahun, 60 tahun ke atas, mungkin dia dah mula rasa hidup ni kan tidak ada erti. Dunia ni lah kan, tak ada erti, contoh begitu kecuali ada sesuatu Baik. So apakah yang kita sayang pada hari ini? Apa yang kita sayang? Ini kita nak semak. Apa yang kita sayang dan apakah yang kita suka? Apakah yang manusia suka? Ini kita nak semak. Kita nak menerobos hati kita. Pada hari ini kita menerobos hati kita. Okey, contoh, manusia sayang kepada harta, mencintai harta. Tapi harta itu akan hancur. Harta itu akan binasa. Bila kita mati, ajal, kita akan tinggalkan harta yang kita sayang tu. Apa yang kita sayang? Kita sayang handphone kita, kita sayang rumah kita sayang kereta kita sayang tanah kita sayang kebun kita sayang pangkat kita sayang pekerjaan kita sayang semua harta kita. Tapi kita akan tinggalkan harta kita itu bila kita mati. Malahan harta kita tu dibagi-bagikan, bagi kat anak-anak pula. Isteri dapat, suami dapat, anak-anak dapat. Habis kita tak dapat dah. Kemudian ada pula yang mencintai pangkat, tahta, kekuasaan. Tetapi itu pun akan hancur juga. Kita pun tak lama, berapa lama orang boleh tahan jadi Perdana Menteri. Paling-paling 5 tahun, yang paling lama Tun Mahathir lah 22 tahun. Lepas tu jatuh juga, habis, tak ada dah. Nak jadi lagi Perdana Menteri sekejap aja kan. Tak boleh dah. Pangkat akan habis, tahta pun habis. Sultan, contohnya. Dia lahir-lahir jadi sultan kan. Berapa lama? Habis juga, bila sampai waktu dia habis, mati. Tinggalkan tahta dia, kesultanan dia. Baik, hancur juga. Ada pula yang tergila-gila dengan wanita, perempuan. Cinta dengan perempuan. Tergila-gila dengan wanita. Tergila-gila dengan laki-laki. Ada yang gila-gila laki-laki pula.
Ada, kan? Jadi tergila-gila, tapi ini semua lebih kepada syahwat. Sebab tu kita suka dengan perempuan, suka dengan lelaki ni, kan? Jangan sebab syahwat. Ini yang salah ni, kan? Bukan sebab syahwat, bukan sebab syahwat. Tapi sebab yang lain yang lebih besar. Contoh, kita akan bincang. Jadi akhirnya sesuatu yang disebabkan oleh syahwat itu akan hilang dengan tragedi. Siapa yang cinta kasih seseorang kerana syahwat, dia akan berlaku tragedi. Akan ada satu tragedi pada dia, kan? Kerana ia bukan cinta kerana Allah. Bukan cinta kerana Allah, dia hanya rayuan-rayuan sahaja. Kita kan sebab tu saya nak menyeru kepada mereka yang sedang mencari pasangan. Ada di kalangan kita yang sedang mencari pasangan, jangan mencari-cari macam itu je, kan? Jangan main tengok dia bagus, pandai cakap, pandai apa. Jangan, kita kena betulkan matlamat kita dulu. Sebab pasangan ni penting, pasangan ni penting. Bila sampai ada masalah, pasangan kita lah yang nak tolong kita, nak sama-sama dengan kita, kan? Jadi bagi mereka punya muda-muda lah, yang muda-muda yang belum kahwin lagi, kalau boleh tengok dulu matlamat. Saya nak kahwin sebab apa? Yang dah kahwin betulkan matlamat. Yang dah kahwin betulkan matlamat. Supaya saya kahwin ni kerana apa? Kerana sayang kat dia, kerana sayang dia saja ke, nafsu syahwat ke, ataupun kerana Allah, contoh Jadi kenapa? Kerana dia akan berakhir dengan hilang juga, binasa juga. Sama ada dia tinggalkan kita ataupun kita tinggalkan dia. Sama ada dia mati atau kita mati. Ataupun kalau tidak mati, pengkhianatan pula. Allah, ni word pengkhianatan ni, kan, satu yang biasa kita dengar, kan? Baik, jadi ikatan akan akhir juga. Jadi kalau kita sayang pada wanita, pada lelaki pun sama, kena betulkan juga, kan? Itulah benda yang nampak hati kita nampak sesuatu yang syahwat tadi, yang nafsu tadi. Maka itu cinta yang kita wajib cari, bukan sunat, wajib cari. Yang kena cari ialah cinta yang kekal, cinta yang tidak binasa, kasih sayang yang kekal, yang tidak binasa, cinta yang boleh menambah kekuatan. Macam kita tadi, kan, nak kahwin bukan kerana syahwat, tapi kerana Allah, nak dapat kekuatan beribadah. Dan apabila kita mencari cinta yang kekal, yang tidak binasa, yang dapat kekuatan tadi, maka kita tak akan takutlah dia akan berakhir. Jadi perasaan kita tak akan dimain-mainkan. Tidak akan berlakulah kekerasan, penentangan, pengkhianatan, keretakan. Sebab cinta tu abadi. Ni kita nak tengok ni dalam hati kita ni. Kita tengok hati kita. Hari ni kita tengok, kan. Satu tajuk yang menarik lah, kan, kalau nak bincang betul-betul ni, kan. Tapi nak buka puasa, kan, kita kena tengok jugalah, kan. Baik, jadi maka ada orang yang mencintai kehidupan yang ada di sini, kan. Dan kita tahu bila sebut cinta abadi, cinta kekal, semua cakap ini mesti cinta Allah, kan. Semua kata ini mesti mencintai Allah. Tapi soalan kita, apakah kita mencintai Allah dengan sebenarnya? Apakah kita mencintai Allah dengan sesungguhnya? Apakah kita mencintai Allah itu, kan, kita terpaksa, ataupun kita rasa sebagai satu anugerah daripada Allah, kan? Apakah kita lebih cinta anak-anak kita? Kita lebih cinta anak-anak kita, suami kita, isteri kita, pekerjaan kita daripada Allah? Jadi ini kita kena, ini persoalan dia. Kita tahu cinta yang kekal, cinta Allah. Semua boleh cakap, teori lah. Tapi bila tengok hati, kan, belum tahu, kan? Belum tahu. Baik, jadi sebab itulah kita kata hari ini kita akan tengok bincang tentang satu cinta yang dibolehkan. Cinta yang dibolehkan, cinta kekal. Kalau seseorang itu melebihkan maksiat daripada cinta Allah, ini kita tak payah bincanglah. Ini memang dia belum dapat lagi anugerah. Belum dapat iman, belum dapat Islam lagi. Maknanya dia cinta maksiat. Walaupun dia agama Islam, tapi dia belum dapat lagi anugerah. Anugerah mengenal Allah, cinta Allah tadi. Maka di sinilah kita nak tengok hari ini tentang cinta yang diharuskan, cinta yang dibolehkan. Contohnya seseorang yang tergila-gila dengan wanita, tergila-gila sangat dengan perempuan, yang tidak memiliki apa-apa pun, sehingga dia kejar perempuan tu, ataupun dia kejar laki-laki tu. Saya pernah melihat, bagaimana orang yang mencintai wanita lebih, walaupun dia seorang pejuang, walaupun dia orang dakwah, tapi dah terperangkap dengan fitnah wanita, sampai peringkat binasa.
Tapi alhamdulillah oleh kerana dia ada dakwah, dia ada ilmu, dia ada apa dia panggil banyak jiwa yang menolong orang, ada sebab-sebab lah yang baik, Allah tarik dia balik. Jadi satu pelajaran bagi dia. Baik, jadi di sinilah di mana cinta kita. Kita tengok anak-anak, kita tengok maksiat, kita tengok manusia, kita tengok harta tadi. Di mana cinta kita pada Allah? Ini kita nak tengok pada hari ini. Kan kita ada banyak cinta kasih sayang tadi, tapi di mana cinta kita kepada Allah? Jadi kita akan bincangkan cinta yang halal saja. Maksiat ni kita tak kita bincang kemudian lah. Bila sebut dosa ni kita bincang maksiat lah. Tapi sekarang ni cinta yang halal, yang mencintai harta. Kan? Jadi walaupun harta itu halal, kan? Di mana cinta kita pada Allah, pada harta tadi. Baik, saya nak bacakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala ni, ayat yang penting yang berkenaan dengan tajuk cinta ni. Tajuk cinta ni, sayang pada Allah ni. Ini surah At-Taubah ayat 24. Kita tengok A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Barakallahu azim. Ayat ni penting tuan-tuan. At-Taubah ayat 24. Kita catat, kita tulis, tampal kat rumah, tampal ajar kat anak-anak, tunjuk kat suami kita, isteri kita, keluarga kita. Apa ayat ni cerita? Ni ayat nak tunjukkan hati kita ni berperanan tak berperanan dalam bab cinta. Qul, katakanlah, jika bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri-isteri kamu atau suami-suami kamu, pasangan kamu, dan kaum keluarga kamu, kamu punya kaum keluarga, dan harta benda yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu bimbang merosot, miskin, dan rumah tempat kamu tinggal, rumah kita, yang kamu sukai, jika semua itu menjadi perkara yang kamu lebih cinta daripada Allah. Jadi perkara ini, jika kamu lebih cinta daripada Allah dan juga daripada Rasulnya dan daripada berjihad pada agamanya. Jadi 3 ni. Perbandingan tadi ada 8 tadi, kan? Banding cinta ni pada Allah, pada Rasul, pada jihad. 3 ni. Pada jihad untuk agamanya, maka tunggulah, fatarabbasu, tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, mendatangkan azab. Kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak akan bagi petunjuk pada orang yang fasik. Jadi dalam ayat ini Allah menggambarkan kepada kita akan satu suasana yang berlaku pada kita hari ini, iaitu 8 jenis cinta, 8 jenis kasih dan sayang yang berada di keliling hidup kita hari ini. Dan daripada 8 jenis ini, bapa-bapa kita, anak-anak kita, saudara kita, isteri suami kita, kaum keluarga kita, harta benda kita, perniagaan kita, rumah kita dan sebagainya tadi. Kita lihat, jika dia letak pada satu timbangan, dan di sebelah satu timbangan lagi Allah, Rasul, jihad, maka sekiranya timbangan yang 8 ni lebih berat, lebih besar daripada timbangan cinta pada Allah tadi, maka Allah kata apa? Fatarabbasu, tunggu. Tunggulah kamu. Apa yang Allah kata tunggu? Azab, siksaan, ancaman daripada Allah. Jadi Allah gambarkan kepada kita, tidak boleh walaupun seberat atom, seberat sehelai rambut,
seberat atom, seberat zarah. 8 perkara yang digambarkan tadi boleh lebih daripada cinta pada Allah. Walaupun seberat atom. Ini kita tak perasan. Kita tak perasan. Nanti kita tengok macam mana jadi tak perasan tadi kan. Kita tak perasan. Rupa-rupanya kita sayang anak lebih daripada sayang Allah. Apa buktinya? Kita sanggup buat sesuatu yang haram untuk bagi anak makan. Nak bagi anak makan ni, kita sanggup buat sesuatu yang haram. Yang haram ni yang Allah larang. Nak bagi anak makan tu sebab sayang ke anak. Maknanya kita sayang ke anak lebih. Lebih daripada sayang Allah. Jadi ini Allah tegur kita dengan satu ketegasan. Sebelum ni kita dengar Allah sayang kita kan. Memang Allah sayang kita. Tapi bila kita tiba-tiba ada sesuatu yang lebih kita sayang daripada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita bahawa fatarabbasu, Allah kata tunggu. Jadi dalam ayat ini Allah menyampaikan bahawa orang yang tidak mencintai Allah lebih daripada yang lain, maka dia sebagai orang yang fasik. Fasik ni apa? Mengekalkan diri dalam dosa. Orang yang berdosa. Jadi tuan-tuan dan puan, hari ini kita nak tengok dosa kan? Banyak dosa kita. Mata lah, telinga lah, mulut, lidah kita lah. Kan? Banyak-banyak. Salah satunya dosa tidak sayang Allah. Ataupun dosa menyamakan sayang kita dengan 8 tadi tu, dengan sayang kita pada Allah. Itu pun dosa. Maka apa yang masalah dosa ni? Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberi hidayah, tak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Jadi di sini kita lihat 8 perkara, kita tengok satu-satu. Contohnya kan, di sini orang yang fasik ini, dia mencintai 8 perkara ini lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mencintai 8 perkara ni harus. Boleh tak nak sayang mak ayah kita? Kita kena sayanglah mak ayah kita. Janganlah kita tak sayang mak ayah kita pula. Kena sayang. Suami kena sayang tak? Sayang. Anak sayang. Isteri sayang. Memang kita kena sayang. Itulah warna-warna kehidupan tadi kan. Tapi di mana dia jadi lebih? Apabila kita mendahulukan yang lain daripada Allah. Baik, kita tengok Contohnya bapa-bapa kita. Mana ibu kita sekali lah. Bapa ni mana ibu. Tapi Allah sebut bapa. Kenapa Allah sebut bapa? Tak sebut ibu kan? Sedangkan Nabi kata, siapakah yang kamu mesti sayang, cinta, jaga kan? Umimu. Ibu kamu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibu kamu. Siapa ya Rasulullah? Ibu kamu 3 kali. Tapi lepas tu kan, bapa kamu. Baru yang keempat pun bapa. Ini menyebabkan ramai anak-anak kita ingat ibu aja, bapa ditinggal, lupa bapa. Hari ibu bagi hadiah. Memanglah ibu dekat dengan anak, tapi bapa jangan lupa. Jadi Allah gambarkan bapa bila besar sikit, bapa lah jadi dia punya orang yang menyokong kita. Jadi Allah sebenarnya memerintahkan kita supaya menyayangi bapa kita, ibu kita termasuklah. Jadi Allah memerintahkan supaya kita berbuat baik. Kita sayang kat dia, kita buat baik dengan dia. Berbuat baik pada dia, sampai sebut perkataan pun tak boleh. Kita tengking pun tak boleh. Nak tinggi suara pun tak boleh. Dengan mak ayah kita tak boleh tinggi suara, tak boleh bagi terasa hati dengan mak ayah ni. Sampai macam itu, sayang kat mak ayah. Allah perintah. Anak-anak pula Allah perintah kita dalam Al-Quran supaya kita jaga dia, pelihara dia, besarkan dia dengan kasih sayang. Anak-anak pun kita diperintahkan. Isteri-isteri ataupun suami-suami tadi pula, Allah memang berwasiat melalui Rasulullah SAW bahawa kita kena berbuat baik. Orang kena berbuat baik kena dengan isteri kita, dengan suami kita. Nabi kata apa? Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik pada keluarganya, pada ahlinya atau pada isterinya ataupun pada suami dia. Jadi nak sebut sini kan, isteri dengan suami memang Allah perintahkan kita berbuat baik. Sebab tu rugi orang tak ada suami, tak ada isteri ni. Carilah suami isteri. Tapi kalau tak izin jodoh tak apa. Tahan dulu, sabar Tapi maknanya kalau ada, alhamdulillah, minta. Tak salah nak minta jodoh, tak salah Boleh doa pada Allah. Kemudian harta. Harta pun sama.
harta yang kita usahakan, perniagaan, tempat tinggal, semua tu memang kita sayang, kita suka. Jadi rumah-rumah ni kita diperintahkan. Jadi semua ini memanglah Allah SWT memerintahkan kita untuk sayang padanya, memerintahnya untuk menjaganya. Jadi seruan ayat ini bukanlah makna kita meninggalkan. Bukan kita tak payah sayang ayah, tak payah sayang mak, tak payah sayang anak, tak payah sayang semua. Bukan perintah meninggalkan. Tetapi perintahnya supaya kita tidak mencintai yang lain lebih daripada Allah. Lebih daripada Allah. Apakah itu yang kamu cintai lebih daripada Allah, lebih daripada Rasul, lebih daripada jihad fi sabilillah, pada jalannya fi sabilih. Fatarabbasu. Jadi boleh, memang itu fitrah, kita kena cinta, mencintai, mengasihi, kasih sayang kepada 88 ni, tapi jangan lebih. Jadi apa yang Allah perintahkan daripada ayat ni? Ayat ni Allah perintahkan kita supaya kita mampu, kita boleh membezakan dengan jujur, dengan sebenarnya, bukan dengan berbohong. Apa yang kita buat, perbuatan kita, amalan kita, dan cinta kita pada Allah, dan cinta kita kepada 8 tadi, bapa-bapa, ibu-ibu, isteri, suami, anak-anak, pekerjaan, harta dan sebagainya. Jadi kita lihat Allah cuma perintahkan kita kena membezakan. Kita kena boleh membezakan. Sayang tu memang sayang, tapi jangan sayang sampai tak boleh beza. Sama macam mana kita sayang dengan Allah pun masalah juga, itu pun mensyirikkan Allah. Maka Allah firman tadi contoh katakanlah jika bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara kamu, isteri kamu, kaum keluarga kamu, harta kamu, ini bukan isteri, pasangan kamu, harta kekayaan kamu yang kamu usahakan, perniagaan kamu yang kamu khawatirkan rugi, dan rumah-rumah tempat tinggal kamu. Jadi Allah Ta'ala menyatakan kepada kita bahawa wahai manusia yang bekerja siang malam, yang kasih sayang pada 8 perkara siang malam, jangan sampai lupa mengerjakan solat. Kita sayang sangat dengan pekerjaan sampai kita tak solat, ataupun kita solat lambat. 2 minit lagi nak masuk asar, baru kita sembahyang zuhur. 2 minit lagi nak masuk maghrib, baru kita sembahyang asar. Melambat-lambatkan kerana tu. Maka bila kita lihat kita melakukan sesuatu yang melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah, maka maksud kita sayang benda tu lebih daripada sayang Allah. Inilah yang Allah perintahkan kita supaya boleh membandingkan, membezakan kasih sayang tadi. Kalau tidak, kita tak boleh. Tak boleh nak dapat. Maka di sinilah kita lihat, mulai daripada hari ini, saat ini, bila kita kata kita nak sayang Allah tadi, nak sayang Allah, sayang juga yang lain, maka kita kena tahu peranan hati kita. Hati kita ni, dalam bahagian cinta, hati kita ni apa dia? Hati kita ni nak kena kenal Allah, nak kena sayang Allah. Ni dua. Ni peranan hati nombor 1, kenal Allah. Peranan hati nombor 2, sayang Allah. Jadi kita nak ajar diri kita lah sayang Allah. Sebab kita kenal Allah, Allah jadikan kita bagi macam-macam dan sebagainya. Maka Allah SWT telah menjadikan fardu ain. Maknanya fardu ain ni wajib ke atas setiap Muslim untuk kenal Allah dan untuk sayang Allah. Jadi ayat ni menunjukkan kepada kita, kita kena kenal Allah, sayang Allah. Kita kena kenal bapa, saudara, ibu, isteri kita, anak kita sebagai tadi. Kenal mereka, sayang mereka. Tapi kenal mereka, sayang mereka, kita kena kenal berbanding dengan sayang Allah, wajib. Jadi nak sayang Allah ni wajib, tuan-tuan dan puan. Kalau siapa yang tak sayang Allah, maknanya dia sayang sesuatu yang lain daripada Allah. Maka apabila dia tidak dia sayang sesuatu yang lain lebih daripada Allah, Allah ancam apa? Allah ancam azab. Fatarabbasu. Tunggulah, Allah akan datangkan azab. Maka sebab itulah, apabila kita sayang kepada 8 perkara tadi, dan juga mungkin ada benda lain lagi, nafsu kita termasuk, sayang pada maksiat termasuk, maka tidak masuk akal. Kita sayang kepada 8 perkara itu adalah perkara cabang-cabang, tapi kita lupa untuk sayang pada Allah yang asas, yang pokok. Allah yang jadikan kita. Allah yang bagi 8 perkara itu pada kita. Tiba-tiba kita tak sayang Allah. Allah yang bagi semua. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita nak latih diri kita. Bila tengok anak, jangan nampak anak aja. Nampak anak tu adalah anugerah Allah. Allah yang bagi anak. Kita sayang ke anak, sayang.
Sayang kat cucu. Kalau kita, mungkin sebahagian kita dah ada cucu. Kan? Sayang tak kat cucu, sayang kat cucu. Tengok, jangan nampak cucu je. Nampak cucu, nampak pencipta cucu. Yang bagi cucu tu Allah. Tengok rumah. Tengok rumah. Sayang tak rumah? Sayang rumah. Buat renovation, buat macam-macam sebagainya. Maklumlah rumah tu mahal harganya dan kita pun suka dengan rumah kita. Tengok rumah. Jangan nampak rumah. Nampak pemilik rumah yang sebenar. Allah yang bagi rumah pada kita. Sehingga sayang kita pada rumah tidak melalaikan kita. Macam mana contoh lalai dalam sayang kepada rumah? Kita membazir-bazir, membazir. Kan? Kita bermewah-mewah, berlebih-lebihan, bermewah-mewah. Bermewah-mewah, berlebih-lebihan. Tambahan lagi di akhir zaman ni. Bulan puasa tekak kering sikit. Allahumma yassir lana umurana. Jadi kita lihat bahawa sebenarnya kita ada kemampuan untuk cinta. Kita diberikan kemampuan, fitrah, cinta anak, cinta isteri, cinta suami, cinta harta, cinta semua kasih. Tetapi kan, kita diperintahkan oleh Allah untuk berkemampuan membezakan cinta Allah dengan cinta semua yang ada. Ini kita kena latih ni. Inilah orang yang mendapat hidayah al-mahdiyin. Orang yang mendapat hidayah dia macam gitu. Dia tahu membezakan. Jadi bila dia, apa tanda sayang isteri, suami? Dia akan ajak suami isteri dia kepada hidayah Allah. Ajak pada perjuangan. Sebab apa? Sebab dia sayang Allah. Apa tanda sayang anak? Maka dia akan didik anak dia keluar daripada jahiliah, keluar daripada perkara yang merosakkan anak dia. Menangis, pujuk anak supaya lari daripada maksiat. Jauh daripada dosa. Sayang kat suami, isteri, ajak dia berpegang dengan syarak. Berpegang dengan syarak. Berpegang dengan syarak ni, berpegang dengan Islam. Sampai mati berpegang dengan Islam. Sama-sama nanti masuk syurga Allah. Kalau saya masuk syurga, saya tarik awak ya. Kalau awak masuk syurga, awak tarik saya ya. Jadi perempuan, isteri yang solehah ni 500 tahun lebih awal daripada suami. Sebab apa? Apa yang suami buat, kalau benda baik, semua dia dapat. Semua dia dapat. Kan? Dia dapat pahala. Kan? Suami dia keluar, pergi kerja. Suami dia keluar, pergi berdakwah. Suami dia keluar, pergi berjihad. Dia duduk kat rumah, jaga rumah. Jaga anak-anak, didik anak-anak. Kan? Jaga, buat tanggungjawab dia semua. Walaupun dia tak pergi dakwah, tak pergi jihad, tak pergi apa, dia dapat pahala sama macam suami dapat. Suami penat-penat, kan? Dia dapat senang-senang kat rumah. Jadi isteri ni, tapi kena taat pada suami. Taatlah pada suami, pada syarak taatlah. Taat pada suami. Sekiranya syarak kan, kalau tak syarak, bolehlah kita kan, tak nak taat, tapi taat pada syarak. Tapi semua yang suami buat dapat. Sebab tu kita cari suami yang elok-elok kan. Kalau suami buat maksiat pun kita dapat juga. Baik. Jadi sebut kat sini, maka Allah perintahkan kita untuk melihat akan hal ini, ada kemampuan membezakan. Maka sekarang ni, jadi dalam perbincangan kita petang ni, intinya apa? Di mana kedudukan kita? Kedudukan hati kita ni kat mana? Dalam mencintai Allah, dalam mencintai 8 perkara tadi. Di mana? Hati kita ni duduk kat mana? Ini soalan dia. Ini soalan dia. Kita sayang apa pekerjaan. Sampai lalai, lupakan Allah. Zikir pun tidak, sembahyang pun tidak. Sayangkan anak, sampai ikut je apa anak tu nak, walaupun maksiat. Sayangkan isteri, ikut je apa isteri nak. Isteri cakap semua betul. Salah satu daripada tanda dayus, ikut apa isteri cakap. Ni bagi lelaki-lelaki lah. Walaupun yang dia cakap tu benda yang tak betul, ikut aja. Salah satu tanda dayus. Jadi kita kena tengok kan, sayang suami pula, taat kat dia kan, bimbing dia juga kepada Allah kan. Begitu. Jadi Allah Taala telah menyatakan bahawa, sehingga Nabi bergambarkan contohnya kan, apabila seseorang manusia mencintai harta lebih daripada Allah, maka Nabi kata apa? Celakalah ke atas hamba dirham. Celakalah ke atas hamba dirham. Jadi Nabi gambar apa? Nabi gambarkan bahawa kalau orang tu sayang kat pekerjaan dia, sayang kat harta dia, sayang dekat duit tadi, maka Nabi kata celaka kepada dia hamba dirham. Dia panggil hamba dirham. Nabi tak sebut dinar, dirham. Maknanya kecil je dirham ni, bukan dinar, bukan emas pun. Jadi harta hebat macam mana pun kecil je.
Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi dalam hadis ni Nabi sebut hamba. Sebab dia cinta pada pekerjaan dia. Cinta kepada harta. Cinta kepada dia punya perniagaan. Lebih daripada Allah. Maka Nabi kata, hamba dirham. Hamba kepada dunia. Jadi nampak. Dia tak jadi hamba Allah. Itu peranan cinta. Peranan cinta. Kita kenal Allah tapi tak sayang Allah. Belum tahu kita hamba Allah lagi. Kita sayang Allah. Barulah. Dia ada dia punya perjalanan menuju kepada Allah tadi. Baik. Contohnya apa yang Allah gambarkan di dalam suratul Baqarah. Ini pun ayat yang penting. Dalam suratul Baqarah ayat 165. Saya bacakan. Sebab penting saya bacakan ayat ni. Walaupun saya tak sedap baca. Malu saya nak baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yattakhizu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Allahu akbar. Di kalangan manusia, wa minan nas man yattakhizu min dunillahi andada. Mereka mengambil selain daripada Allah sebagai sandaran mereka, sebagai sekutu mereka, sebagai pegangan dia. Jadi bukan ambil sebagai sandaran aja. Andad. Andada ni sandaran kita, pegangan kita. Satu yang kita jadikan sebagai fokus kita. Jadi Allah gambar ni bukan sekadar ambil sebagai andad, tandingan, sekutu. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka sayang. Mereka cinta kepada dia, puja lebih daripada cinta Allah. Ini ayat ni menyentuh kita sebenarnya. Cuba kita tengok dalam hidup kita. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yaral ladzina zalamu iz yarawna al-'azaba anna al-quwwata lillahi jami'a. Wa anna Allaha syadidul azab. Wallazina amanu, orang-orang beriman. Asyaddu, sangat dahsyat. Perkataan kita dahsyat. Asyaddu, dahsyat. Hubbalillah, sangat dahsyat mereka. Sangat-sangat mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Orang beriman ni sangat cinta pada Allah. Asyadda. Asyaddu hubbalillah walau yaral ladzina zalamu. Sedangkan orang-orang yang melakukan zalim itu mengetahui. Dan kalaulah orang yang zalim tu, yang tidak ambil Allah sebagai cinta tadi, mengetahui, kan, apabila mereka melihat azab Allah pada hari akhirat, bahawa sesungguhnya kekuatan dan kekuasaan itu semuanya tertentu bagi Allah, Allah yang punya, dan bahawa sesungguhnya Allah amat berat azab siksanya, nescaya mereka tak buatlah zalim tu. Jadi nak sebut kat sini, Allah SWT menyatakan orang yang mengambil andad, tandingan-tandingan, sekutu-sekutu yang selain daripada Allah dalam hidup dia, yang dia sayang, yang dia puji, yang dia puja, yang dia fokus, yang dia agungkan, yang dimuliakan, maka sebenarnya orang itu zalim, mencirikkan Allah, dan kemudian Allah akan bagi azab pada dia. Dan Allah nyatakan dalam ayat ini, mereka sebenarnya tak nampak lagi azab Allah, kekuatan Allah, tak kenal Allah lah. Mereka tidak kenal Allah lagi. Jadi nak sebut kat sini, bila tak kenal Allah, tak tahu azab Allah, janji Allah, murka, ancaman Allah. Baik. Jadi dalam ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah, ini suratul Baqarah ayat 165. Allah memberitahu kepada kita, ada segolongan manusia yang mengambil tandingan-tandingan, mereka samakan sesuatu tu, makhluk itu selain daripada Allah tu sebagai sekutu. Jadi penyekutuan ini, sekutu ini bukanlah dalam hal rububiyah, maknanya dia mungkin dia tak cakap dia ni Tuhan, mungkin dia tak kata isteri dia Tuhan, tapi apa yang isteri dia cakap semua dia ikut. Mungkin dia tak cakap anak dia Tuhan, dia tak kata dalam bentuk rububiyah, bukan dalam bentuk akidah rububiyah sebagai pencipta, kan.
Tetapi penyekutuan itu dalam bentuk uluhiyah. Uluhiyah ni apa? Yang disembah tadi, iaitu penyekutuan, syirik dalam cinta. Syirik dalam cinta. Jadi yang kita sebut tu la ilaha illallah. La ilaha illallah tu tidak ada ilah uluhiyah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan. Translate kita Tuhan. Tapi sebenarnya ilah ni bukan maknanya Tuhan semacam itu kan. Dia juga membawa masuk Rabb tadi, Tuhan tadi. Tapi ilah ni maknanya yang kita sembah, sesuatu yang kita sembah, yang kita sayang, yang kita puji, yang kita taat padanya, yang kita letakkan harapan kita, pergantungan kita, tu ilah. Sesuatu yang kita letakkan paling tinggi, yang dekat dengan hati kita, yang kita beribadah padanya, itu ilah. Itu ilah. Jadi syirik kat sini bukan syirik dari sudut rububiyah, kita letak dia sebagai berhala depan kita, tak. Tapi syirik dalam bentuk uluhiyah, syirik cinta. Cinta mempersekutukan Allah dalam cinta. Ini pun Allah kata apa? Azab. Maka ulama-ulama telah menguraikan akan ayat ini. Bagaimana dia kata, ia mencintai mereka sebagaimana mencintai Allah. Jadi maknanya, di mana syirik tu? Syirik tu bila kita puja seseorang, makhluk tadi, tak kira, mungkin manusia, mungkin jin. Kalau bomo ni, sebelum dia ni dipuja dulu jin tu. Jin jadi Tuhan. Jadi kalau bomo ni, jin lah yang dipuja. Apa yang dipuja. Contoh dia katakan, kamu kena sembelih seekor kambing. Contoh sembelih seekor kambing. Jadi kita pun sembelih kambing. Baik, sembelih kambing tu kerana siapa? Kerana Allah ke kerana jin tu? Kerana jin. Boleh tak? Tak boleh. Kalau sembelih kita nak makan, lain lah. Kita sembelih nak korban, lain lah. Sembelih kerana Allah, ni sembelih kerana jin tu suruh. Kamu kena sembelih kambing hitam ni. Sembelih jin. Kenapa sembelih jin suruh? Jadi kenapa sembelih tu? Kerana jin. Itu satu yang kita puji, yang kita puja. Ataupun andad. Itu pun tandingan-tandingan. Itu kalau bomo. Kalau ilmu-ilmu ni, ilmu sakti-sakti ni nak kebal. Nak kebal kena bagi sekian. Nak kebal kena bagi buat ni. Buat tu kerana apa? Kerana arahan guru tadi. Kerana arahan jin tadi. Kerana arahan ilmu tadi. Bukan kerana Allah. Kalau kerana Allah, kita tak buat macam tu. Tadi nampak tak? Jadi, ini pun andad. Ini juga tandingan-tandingan. Yang kita nak kena tengok balik. Jadi, bukan saja mak ayah tadi. Mak ayah pun satu juga. Baik. Jadi, penyekutuan ini penyekutuan dalam bentuk cinta. Puji. Ini uluhiyah disebut. Uluhiyah. Maka ulama menyatakan bahawa bila dia mencintai sesuatu makhluk sama macam cinta Allah. Mereka cinta sayang kepada sesuatu sama dengan sayang Allah. Itu pun dah syirik. Jadi kita hari ni kena tengok balik ni. Hidup kita ni macam mana? Ada tak sesuatu yang lebih, yang sama? Yang sama. Kita sayang sama, anak kita sayang sama dengan sayang Allah. Kita sayang isteri, suami sama macam sayang Allah. Kita sayang harta kita sama macam sayang Allah. Sama tu pun dah tak boleh. Tak boleh. Ni Allah kata, Allah firman, tak boleh. Mereka sayang, cinta kepada benda itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Tak boleh. Ini Allah sebut dalam Quran. Dan mereka, Allah ancam dengan azab. Maknanya wajib tinggalkan, haram lakukan. Bila satu hukum ni, bila ada ayat Quran, Allah habiskan dengan azab, ancaman azab, maka wajib hukum dia. Maknanya kita kena tahu bahawa Allah murka. Allah tak nak, Allah tak suka. Jadi kita samakan sesuatu dengan Allah pun dah tak boleh dah. Walaupun kita tak sembah dia, physically tak cakap sebagai Tuhan, dialah mencipta, tak cakap, tapi sayang kita sama dengan dia. Ini kita tengok kadang-kadang isteri ni sayang kat suami sampai berlebih-lebih, kadang lebih daripada Allah. Suami dia suruh buat maksiat pun dia buat. Ada satu dalam Facebook keluar kan. Dia kahwin dengan suami dia apa sebagainya, suami dia kata,
Dia nak suruh isteri dia kan berhubungan dengan kawan dia. Berhubungan dengan kawan dia. Berzina lah dengan kawan dia, kawan suami dia. Kita bertiga, dia kata. Boleh ke? Tak boleh lah. Jadi kalau dia kata sayang kat suami, lebih daripada Allah, dia buat dah. Dah sayang sangat kat suami. Ini. Jadi sebab itulah di sini kita lihat bahawa kita melihat bagaimana keadaan tandingan-tandingan tadi, andad, tandingan-tandingan tadi, sekutu tadi. Maka ada dua golongan. Cinta ni, orang terlibat mencintai ada dua. Yang pertama sekali, iaitu mereka yang langsung tak cinta Allah, tetapi dia cinta tandingan-tandingan yang lain, makhluk lain. Cinta dunia, cinta apa, Allah langsung tak ada. Ini orang kafir. Ini orang kafir. Mereka menyembah makhluk sebagaimana mereka mencintai Allah. Mereka cinta makhluk macam mana cinta Allah. Ini orang kafir. Sebab tu orang kafir ni kezalimannya besar. Nampak baik kan? Dia tolong orang, dia buat baik apa semua, tapi sebenarnya dia kafir. Bila kafir, dia sayang pada makhluk lebih daripada sayang Allah. Paling kurang dia sayang diri dia lebih daripada sayang Allah. Kita sayang diri kita lebih daripada sayang Allah ke? Sayang Allah lebih daripada sayang diri kita. Itu nak kena tanya. Kalau kita sayang diri kita lebih daripada sayang Allah ataupun sama dengan Allah, pun syirik juga. Tak boleh. Kita kena sayang Allah lebih daripada sayang diri kita sendiri. Nampak sampai peringkat tu sebab Allah yang jadikan kita. Allah yang beri kepada kita sebab dia yang berhak untuk disembah, disayangi. Jadi kita sebab tu kita sanggup berkorban. Kita sanggup berkorban, bangun malam, puasa, sabar, tahan susah. Kenapa? Sebab kita sayang Allah lebih. Allah bagi kita sakit, ya Allah, sakit ya Allah. Kita mengadu ke Allah, tak apa. Salah tak mengadu ke Allah? Tak salah, mengadulah. Ya Allah, sakit ya Allah, ya Allah sakit. Tapi bukanlah maknanya kita komplain ke Allah, kutuk Allah. Tak. Kita cuma mengadu, ya Allah, sakit ya Allah. Sembuhkanlah ya Allah. Kita mengadu ke Allah. Kita mengadu ke Allah dengan kasih sayang. Kita sayang Allah, bukan mengadu dengan komplain. Jangan kita komplain. Tak boleh. Kita kena sayang Allah lebih daripada sayang diri kita sendiri. Walaupun diri kita sendiri. Sebab tu kita boleh sanggup berkorban. Sanggup. Nabi SAW sanggup bersusah payah. Sampai nak dibunuh, berhijrah. Kena hina, kena macam-macam kena Nabi SAW. Sahabat-sahabat ada yang mati. Syahid. Di medan perang. Mati ketika di Mekah, diseksa dan sebagainya. Sebab nyawa ni dia tak lebih sayang daripada Allah. Dia sayang Allah lebih daripada nyawa. Dia sayang Nabi lebih daripada sayang diri dia sendiri. Ini adalah ayat ini. Jadi golongan yang kedua ni ialah orang yang selain daripada cinta Allah, dia cinta juga makhluk. Dia cinta juga tandingan-tandingannya, sekutu tadi. Andad, sekutu tadi, dia cinta juga, dia puji, dia sanjung. Maka yang ini pun adalah orang yang akan dimurkai oleh Allah. Jadi kita hari ni nak kena tengok nak kena tengok. Jadi itulah insya-Allah saya rasa cukuplah setakat ni kan. Cukup setakat ni dah pukul 6 dah tengok sat lagi nak pergi buka kan. Buka-buka nak cari apa barang kalau di Sabah dah buka dah kot, nak buka dah ni kan. Jadi tuan-tuan puan-puan rahmat Allah insya-Allah. Jadi kita tengok pada hari ni kita nak sayang Allah. Jadi dalam depan mata kita ni kurang-kurang ada 8 perkara. 8 perkara cinta yang halal. Tadi tu cinta yang halal. 8 perkara dibenarkan kita sayang. Tapi jangan sampai sayang kita pada 8 perkara tadi tu sama macam sayang Allah. Ataupun lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Rasul dan daripada jihad fi sabilih. Jihad pada jalan dia. Maka kalau ada yang itu, Allah akan murka pada kita. Sebab itulah hari ni kita tak boleh nak sayang Allah. Sebab rupa-rupanya dalam hati kita ada sesuatu yang kita lebih sayang daripada Allah. Atau yang lebih kita yang sama sayang dengan Allah. Inilah masalah kita. Jadi sebab tu peranan hati, nombor 1, kenal Allah. Nombor 2, sayang Allah. Bila kenal Allah, kita boleh mengabdikan diri kepada dia. Sayang Allah, kita mengabdikan, beribadah sepenuh hati kita. Maka insya-Allah kita akan dapat apa yang digambarkan sebagai rahmat Allah, dapat barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah esok kita akan sambung. Esok hari apa? Esok hari Jumaat. Insya-Allah esok kita akan sambung berkenaan dengan macam mana kita nak mengukur cinta kita pada Allah. Macam mana nak ukur cinta kita? Kita ni macam mana, setakat mana?
kita akan buat latihan sikitlah. Ada latihan, ada assignment. Macam mana nak ukur cinta kita pada Allah dan tingkatan kita. Supaya kita sedar yang kita ni tidak tertipu dengan hidup kita. Kita ingat kita dah semayang, dah puasa, dah baca Quran, dah buat macam-macam. Tapi rupanya kita ni masih mensyirikkan Allah. Kita tengok orang Hindu, kita tengok orang Kristian, kita tengok orang Buddha, tengok engkau ni semua syirikkan Allah, mensyirikkan Allah. Engkau tidak menyembah Tuhan yang betul. Rupanya kita pun sama. Sebab apa? Kita sayang diri kita lebih daripada sayang Allah. Sebab tu kita sayang maksiat kita lebih daripada sayang Allah. Kita tak sanggup nak tinggalkan maksiat kita. Ini contoh. Besok kita bincang. InsyaAllah besok kita akan bincang berkenaan dengan sambungan ini, kisah macam mana kita nak sayang ke Allah ni. Tingkatan-tingkatan cinta tadi, asyiknya, cintanya, hubnya, kita akan tengok insya-Allah. Dan kemudian lepas tu mudah-mudahan Allah jadi kita muhibbin. Muhibbin. Ini salah satu doa kita kan. Allahumma ja'alna minal muhibbin. Salah satu doa yang saya selalu baca. Selain daripada arifin, muhibbin, orang yang sayang pada Allah. Siapa yang sayang pada Allah, berjayalah dia hidup kat dunia dan akhirat. Sebab itulah sebenarnya kita kata kemuncak kepada ibadah, iaitu kemuncak ibadah sayang yang bersangat-sangat. Walaupun dia sembahyang 2 rakaat aja, tapi sembahyang ni penuh dengan sayang, cinta pada Allah. Sungguh-sungguh orang sembahyang 100 rakaat tapi hati tak rasa apa-apa, tak sayang pun Allah, maka Allah tak pandang sembahyang yang banyak-banyak tu, yang tak ada ikatan, yang dia andatkan, dia sekutukan sayang dia dengan lain. Allah tak pandang. Allah tengok sembahyang 2 rakaat tapi sembahyang penuh sayang pada Allah, kasih pada Allah. Ini kita nak kena tengoklah. Ini antara amalan-amalan yang akan menyelamatkan kita ni di akhirat nanti. Sampaikan apa? Sampaikan Nabi kata apa? Orang yang sayang pada Allah akan rindu pada Allah. Rindu pada Allah masuk syurga. Allah panggil siapa yang rindu pada aku pada hari ini. Lebih kuranglah ni maksud hadis. Maksud hadis. Siapakah yang rindu tadi? Maka ketahuilah hari ini aku ampunkan dosa kamu. Masuklah kamu dalam syurga. Masuk syurga tanpa hisap. Orang yang rindu ke Allah ni. Tapi macam mana nak rindu ke Allah kalau kita tak sayang Allah? Kunci ni mesti sayang. Jadi insya-Allah besok kita akan sambung macam mana cara, apakah dia nak ukur sayang kita ke Allah ni, macam mana kita nak ukur, macam mana cara kita nak tingkatkan tingkatan tadi. Insya-Allah mudah-mudahan Allah izin dan beri kekuatan kepada kita insya-Allah. Aku liqul hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wasikillahumma rabitataha wa adimuttaha wahdiha subulaha wa amla'aha binurika allazi la yakhbu washrah suluraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha nashat fi sabili. Ya Allah, innaka ni'man maula wa ni'man nasir. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghis. Ya Allah, Allahumma ja'alna minal mu'minin haqqan, Allahumma ja'alna minal muttaqin haqqan, Allahumma ja'alna minal muhsinin haqqan, Allahumma ja'alna minal muqarrabin, Allahumma ja'alna minal wasilin, Allahumma ja'alna minal muhibbin, Allahumma ja'alna minal arifin, Allahumma ja'alna minal siddiqin wasyuhada'i wassalihin, Allahumma ja'alna minal mahdiyin. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam, Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr, Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, Allahumma inna na'udzubika minal ma'sam wal maghram, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar.
Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kau boleh panjang-panjangkanlah kuliah kita ni, mudah-mudahan dapat barakah dan rahmat pada orang lain insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.